salam sejahtera kepada semua rakan-rakan fakulti. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Santai Ilmu siri ke-15 di mana program ini merupakan satu platform untuk staf PPP berkongsi ilmu, pandangan maupun sesi soal jawab. Diharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan semua staf mendapat manfaat hasil dari perkongsian ilmu dari ahli-ahli panel. Program ini mempunyai 3 sesi iaitu sesi pertama, setiap panel berkongsi pengalaman buku secara ringkas. Sesi kedua pula, setiap panel membuat ulasan penuh kandungan buku. Dan sesi ketiga di mana ketiga panel akan membuat rumusan dari hasil pembacaan buku mereka. Saya Fazilah binti Abu Bakar selaku moderator pada hari ini ingin memperkenalkan 3 ahli panel yang sangat dikenali di kalangan kita semua, iaitu yang panel pertama Muhammad Arafat bin Muhammad Ismail dengan bukunya bertajuk Mendidik Anak Perempuan. Panel kedua pula Puan Siti Harijah binti Jabar dengan bukunya bertajuk. Panel ketiga pula Puan Rohaini Yusliza binti Muhammad Yusof dengan bukunya bertajuk Amalan Kecil Berpahala Besar. Baiklah, tanpa masa lagi, saya ingin menjemput Encik Muhammad Arafat atau lebih dikenali sebagai Ai dengan buku bacaannya Mendidik Anak Perempuan bagi memulakan sesi pertama ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kerana memberi saya peluang untuk menjadi panel pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit ulasan pasal buku ini bertajuk Mendidik Anak Perempuan. Dan salah satu sebab kenapa saya pilih buku ini kerana saya sendiri ada anak perempuan. Jadi saya nak kena tahu macam mana saya nak didik anak saya dan bagaimana apa yang dia nak jadi selepas ni. Jadi saya kongsi dulu pengenalan tentang buku ni. Kita rujuk ke slide. Buku ni menerangkan betapa pentingnya perasaan malu yang harus dijaga oleh anak perempuan, ya. Terutamanya dari segi ucapan, perbuatan maupun sikap. Buku ini juga menekankan untuk mengelakkan ramai wanita terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral akibat kurangnya didikan agama yang sempurna. Selain itu, buku ini mengajar kita cara untuk menambahkan ilmu pengetahuan mengenai anak perempuan mengikut ajaran agama. Ajaran Islam memuliakan kaum wanita. Kalau ikut zaman dahulu ni, kaum wanita ni sebagai satu kehinaan lah pada zaman jahiliah. Kalau orang zaman jahiliah dulu, bila dia dapat anak perempuan dia rasa malu. Dan ada yang tanam hidup mengelakkan rasa malu tu. Dan dalam buku ni dia ada bagi tahu anak perempuan atau orang perempuan adalah pihak yang banyak mengundang fitnah. Jadi ini sedikit pendahuluan daripada saya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Puan Siti Harijah dengan bukunya bertajuk Bila Allah Menduga Kita. Persilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Siti Khadijah binti Jabar dari Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Terima kasih diucapkan kerana melantik saya sebagai ahli panel program Santai Ilmu FSSH siri ke-15 pada kali ini. Buku yang akan saya ulas pada hari ini ialah Bila Allah Menduga Kita. Buku Bila Allah Menduga Kita ni saya dapat tajuknya dari bekas jiran sebelah saya. Terima kasih bekas jiran kerana perkenalkan buku ni. Okey. Penulis buku ini ialah Syed Alwi Al-Attas.
Penerbitnya ialah Masjid Sendiran Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 iaitu edisi kemas kini. Edisi pertama kalau tak silap saya diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini mengandungi 265 muka surat. Jumlah bab ada 3 bahagian. ISBN number 9789672038436. Harga buku ni kat Penancung Malaysia RM24. RM26. Dekat Sabah Sarawak RM29. So boleh dapatkan buku ni kat kedai buku yang berhampiran. Tapi kalau musim COVID ni order je kat Shopee. Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang penulis. Syed Alwi Al-Atas ni dilahirkan pada 1 September 1974 di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2004, beliau menetap di Kuala Lumpur dan melanjutkan pengajian dalam bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Beliau telah menulis buku sejak tahun 2001 dan sehingga kini. Beliau menerbitkan buku di Malaysia awal 2010. Telah menerbitkan lebih daripada 20 buah buku. Kebanyakannya telah dicetak di Indonesia. 4 buku terakhir diterbitkan di Malaysia. 3 di antaranya diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Semua buku-bukunya ialah mengenai sejarah, keremajaan, agama, motivasi atau cerita dan bukan fiksyen. Beliau pernah menjadi Ketua Forum Lingkar Panel FLP Malaysia dari tahun 2008 hingga 2010. Isi kandungan dia ada pendahuluan. Bahagian 1, berprasangka baiklah kepada Tuhanmu. Bahagian 2, iman terhadap takdir. Bahagian 3, agar kita selalu menang dan bahagia. Dan penutup. Sinopsis buku ini mengisahkan kehidupan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini tak pernah lari dari menghadapi ujian dengan dugaan. Allah ni nak lihat hamba-Nya sentiasa mengingati setiap nikmat yang dianugerahkan. Kita juga hendaklah berprasangka baik kepada Allah dengan setiap dugaan yang datang. Kita juga disarankan mengambil pelajaran, berpandukan Al-Quran dan Hadis agar kita menghindari sikap suka berandaian dan tidak bersyukur. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kita teruskan dengan pilihan ketiga, Puan Rohaini dengan bukunya yang bertajuk Amalan Kecil Berpahala Besar. Sudah. Terus tak tutup. Ani, suara tak berjelas. Ani, on microphone. Dah on dah. Hello? Okay. Dengar tak? Ada. Kita teruskan Ani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada moderator kita pagi ini, Puan Fazilah. Saya Rohaini Fiza binti Muhammad Yusof daripada Akademi Tamadun Islam FSSH. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan kerana memberi peluang saya untuk berkongsi bahan bacaan yang bertajuk Amalan Kecil Berpahala Besar. Penulis buku ini adalah Fakhrul Muiz. Ani, boleh share slide tak? Nah, Azri tak boleh. Tak ada. Slide ke? Slide. Kat mana? Ayi, stopkan share slide Ayi.
Ayi stopkan sharing. Ayi ada. Ha? Sebab dia orang ada on. Buat PowerPoint dulu. Baru share. Dah buka dah. Ayi punya slide. Untuk Papa. Tak apalah, dia boleh tindih je slide tu. Okay. Takut nanti saya nak share lain kali, takut tak boleh pula. Okay. Tak boleh. Ayi punya tu. Tak boleh. Tak boleh share. Tak boleh share. Tak boleh nak share lah. Kat situ Kat saya punya tu sekejap. ada gambar air yang keluar. WhatsApp kat saya sekejap slide tu. Tu kat mana? Dekat dalam ni. Dokumen kat mana? Sini. Takut mati lah benda. Sebab tu tak. Panukan dulu. Ni, pangkal. Jangan pakai dekat bawah. Ni. Kopi ni dekat Ni. kopi paste dekat desktop. Dah. Sini tak boleh. Tak ada sini. Tu tadi tu. Gambar kita. Nak teruskan dengan sesi kedua ke? Tak boleh lah. Tak boleh. Tak apa, nanti kita adjust kat ni. Tu tak Ani nak cakap tanpa slide? Ani buat pengenalan dulu kat ni. Asal nak situ. Okey. Tak ada lah kat sini. Ni dekat slide. Kat ni buat pengenalan dulu. Okey. Pengenalan dekat slide je lah. Tak payah lah ni. Tu. Kat ni boleh teruskan dengan pengenalan. Okey. Pengenalan mengenai buku ini. Hello, dengar tak? Dengar tak ni suara clear? Penulis buku ini ialah Fakhrul Muiz. Ia diterbitkan oleh PTS Islamika Sdn Berhad. Buku ini mempunyai 87 muka surat. Ia dikategorikan sebagai buku motivasi. Okey, keterangan mengenai penulis. Penulis berkelulusan ijazah sarjana pendidikan Islam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Beliau adalah editor di Syarikat Penerbitan Aqwam Indonesia. Beliau juga sangat aktif dalam bidang penulisan dan antara karya beliau adalah Bahagia Sangat Sakit, Nama Terindah Untuk Anakku, Agar Solat Tidak Sia-sia dan Sedekah Tanpa Wang. Buku ini adalah sebuah koleksi pelbagai amalan mudah dan ringan yang dapat dilakukan dalam kehidupan seharian. Ia menjanjikan pahala yang besar, bahkan jika ada juga terdapat amalan yang menjadi pembuka pintu syurga. Amalan itu dipanggil sebagai amalan mudah kerana ia lebih mudah dilakukan berbanding dengan amalan lain. Ia juga dipanggil amalan ringan kerana ia mampu dilakukan dengan tidak perlu mengeluarkan belanja yang mahal dan tenaga yang berat. Dalam buku ini ada dinyatakan 9 amalan kecil yang membolehkan mendapat pahala dengan mudah. Okey, setakat itu dahulu pengenalan buku ini. Saya kembali semula kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel atas pengenalan buku tersebut. Kita teruskan ke sesi kedua, ulasan penuh kandungan buku. Bagaimanakah dan apakah cabaran dalam mendidik anak perempuan? Silakan Encik Muhammad Arafat untuk ulasan buku tersebut. Terima kasih moderator. Kita sambung naik kupasan buku ini. Apa yang saya perolehi daripada buku ni memang banyak sebenarnya. Ada 13 step lah yang diterangkan. Jadi apa yang saya dapat ceritakan dengan tempoh masa yang terhad ni cuma sedikit saja. Jadi
Bagi yang nak nak mengetahui lebih lanjut lah tentang buku ni, boleh dapatkan buku ni lah. Atau nak pinjam daripada saya pun boleh. Sekejap moderator slide ni tak jalan. Okey, tamam moderator. Okey, apa yang saya dapat kongsikan dekat sini, ada 3 cara didikan ya. Yang pertama, maknanya pendidik atau ibu bapa atau pengasuh lah ya, perlu mempunyai beberapa sifat lah, antaranya sifat soleh. Selain itu kita kena ada kemahiran dalam pengurusan manusia. Selain itu kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Selain itu kita perlulah berpengetahuan, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu yang kita tahu kepada orang lain. Dan cara nak mengajar tu kita hendaklah secara berperingkat, maknanya daripada yang mudah kepada yang lebih susah, atau daripada yang kecil kepada yang lebih besar. Maknanya hanya dengan mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang diperintahkan Allah. Dan perlu diingat ya, bahaya sekiranya kita memberikan tugas mendidik ni kepada orang yang tidak soleh. Okey, yang kedua, kebaikan anak adalah kebaikan orang tuanya. Sebab apabila seseorang manusia mati, terputus amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian bagaimana corak didikan ibu bapa, begitulah hasil yang terbentuk ya. Maknanya kalau zaman sekarang kalau orang cakap kita tengok anak dia tu jahat, mesti orang kata bapa tu pun tak pandai didik anak. Itu maknanya corak didikan tu penting lah. Selain itu kalau contoh ya, kita ke hadapan anak-anak, kita perlu menunjukkan contoh yang baik lah. Maknanya anak akan meniru apa yang kita buat. Tak kira lah, maknanya walaupun anak lelaki, anak perempuan, maknanya kalau dia masih kecil, dia tak faham, dia akan ikut apa yang kita buat. Okay, yang ketiga, caranya bermula daripada sejak kelahirannya, kita kena didik anak kita. Perkara-perkara yang kita boleh lakukan semasa kelahirannya, semasa kelahirannya tu kita sebagai ibu bapa kena gembira dan rela. Jangan seperti orang jahiliah lah, macam saya cakap pada sesi permulaan tadi tu. Jangan macam orang jahiliah yang sangat malu dengan anak perempuan tu. Jadi kita, bahayanya kat sini kita jangan membenci anak perempuan. Antara aspek negatif macam berikutlah, menunjukkan sikap menolak dan menentang kuasa serta ketentuan Allah. Maknanya kalau Allah dah tentukan anak perempuan tu sebagai rezeki kita, kita kena redha. Maknanya kita jangan menolak dan enggan bersyukur atas pemberian Allah. Ini sebab menyerupai sikap orang-orang jahiliah tadilah. Orang-orang jahiliah dulu ni dia suka menyalahkan kaum wanita atas sesuatu perkara yang bukan berada dalam bidang kuasa mereka. Sebab mereka pun bukan nak lahirkan anak perempuan kan kalau tu. Tapi kalau Allah dah kata itu rezeki kita, kita kena terima. Maknanya kalau perkara ni menunjukkan bahawa sesuatu perkara yang bodoh dan akal yang tidak waras lah. Kita kena tahu, kita tidak boleh menghina dan melecehkan martabat serta kehormatan kaum wanita. Maksudnya dalam Islam ni memandang tinggi martabat seorang wanita sebenarnya. Okay, perkara yang perlu kita lakukan ya, semasa kelahiran anak tu, hendaklah diazankan di telinganya atau dia qamatkan di telinga kirinya.
Maknanya kita disunatkan melakukan ibadat akikah sebab kesannya akan banyak kebaikan yang akan datang. Kemudian ibu bapa hendaklah menjaga anak daripada perkara-perkara yang mempunyai unsur syirik seperti mantra atau zimat. Contohnya macam bila kita dah dapat baby tu uri dia tu kita akan tanam. Kalau orang-orang dulu dia akan bila nak tanam uri dia akan letak macam-macam lah. Kalau yang perempuan letak gincu supaya cantik lah contoh Jadi sepatutnya benda ni tak betul lah. Okey. Ada perkara lagi, kadang-kadang salah setengah ibu bapa dia sangat membenci dengar anak dia menangis. Setiap kali anak dia menangis, dia akan marah. Dia akan membentak sampai kata nak memukul anak dia tu. Jadi ibu bapa kat sini kenalah bersabar dan tetap berlemah lembut dengan anaknya. Jadi selain itu kita kalau nak membesarkan anak, kita kena memberikan makan atau minumnya daripada sumber yang halal. Maknanya kalau kita bekerja kat office ni, kenalah bekerja betul-betul sebab gaji yang kita terima tu insya-Allah berkat lah. Mudah-mudahan anak yang tumbuh tu nanti jadi anak yang soleh. Okey, Puan Moderator, untuk ulasan buku ni saya kongsikan sedikit dulu. Jadi kepada yang nak baca buku ni boleh dapatkan daripada saya lah atau daripada kedai-kedai buku berhampiran Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Kenapa Allah menduga kita? Pasti ada hikmah di sebaliknya. Jemput Khadijah untuk sesi kedua ini. Kita silakan. Bahagian satu ni, tajuk dia berprasangka baiklah kepada Tuhanmu ni. Penulis menyuruh pembaca supaya merenungkan apakah kewajaran untuk kita persoalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana manusia ni adalah makhluk yang suka Khadijah, teruskan. Sekejap Sekejap. Okey. Manusia ni makhluk yang suka mengeluh. Kita ni suka mengeluh lah dengan perkara-perkara yang kecil pun kita mengeluh. Contohnya kan kita tanya, kenapa hari ni cuaca panas sangat? Lepas tu bila dah hujan, kenapa banjir pula? Itulah persoalan-persoalan yang sering kali lah, kerap kali kita persoalkan lah. Tanpa kita sedar kita dah persoalkan takdir yang Allah dah ni lah. Okey, bermula dari prasangka ni, salah satu sebab kita selalu mengeluh dan melemparkan kesalahan kepada zat yang telah ditetapkan dan menciptakan sebab utamanya ialah kita ni suka biarkan sifat prasangka buruk tu menguasai diri kita. So kita jangan sesekali prasangka, mencari keburukan, mengumpat dan memfitnah tentangnya. Maksudnya burukkan ketetapan yang Allah dah tentukan. So kita kena reda dengan apa yang telah ditakdirkan. Memperlekehkan pemberian orang lain sama seperti memperlekehkan pemberiannya. Maksudnya, contoh bos kita belanja durian. Lepas tu kita ni tak makan durian. Lepas tu kita cakap, bos saya tak makan durian ni busuk. Tak ke bos kita tu rasa kecil hati. Lepas tu esok-esok dia tak akan belanja kita lagi dah. Macam tu kan. Lepas tu takkah kita terfikir yang bos kita ni sebenarnya adalah perantara rezeki yang Allah nak bagi kat kita. Sama juga macam kita persoalkan pemberian dari Allah. Kan lebih baik kalau kita bersyukur dan terima kasih daripada mempersoalkan apa dan kenapa.
Okey, mempelekehkan perkara dengan menenggelamkan isunya. Maksudnya, kita ni memang tak berani nak tuduh atau bantah kan apa segala dugaan yang datang. Tapi kita ni tetap persoalkan ketentuan Allah. Contohnya, kita ni kerja banyak tapi gaji sikit. Tanpa kita sedar ni sebenarnya kita dah persoalkan rezeki yang Allah tetapkan, yang Allah turunkan pada kita. So, kita kena twist balik. Positif balik. Contoh kan, kadang orang tu dia dah ada diploma, ada degree, ada master, PhD tapi dia kerja kerani. Contoh dia rasa dia down lah, down. Sebab dia fikir dia macam tak guna kan. Kita twist balik. Mungkin Allah nak bagi benda yang lagi baik. Yang lagi ganjaran yang lagi besar. Jangan berprasangka buruk sesama insan, apatah lagi kepada Allah. Okey, contoh yang saya bagi tu, kartun kat bawah tu, peniaga ni dia jual barang-barang lah. Lepas tu ada pakcik tua ni, dia nak bayar guna akaun transfer lah. Tapi si peniaga ni macam ragu-ragu, dia prasangka. Dia cakap, betul ke pakcik ni nak, agak-agak betul ke pakcik ni nak, nak bayar. Tentang pakcik ni tak ada duit kan. Lepas tu tengok, pakcik ni transfer 2,000. Okey, jadi kita jangan prasangka kat orang. Lepas tu pakcik ni cakap, semoga perniagaan kamu maju dan you dapat membantu pula orang lain. So jangan prasangka kat orang. Memang nampak pakcik ni nampak tua tapi sebenarnya dia kaya kan. Berbudi bahasa. Macam tu. Tak boleh. Tak boleh next slide ya. Klik pada slide tu sekejap. Lepas tu klik balik. Sekejap tak boleh klik. Oh, perangai. Okey. 3 langkah luar biasa apabila ditimpa dugaan atau bencana atau malapetaka. Dia kata, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah daripada Allah dan jangan bersikap lemah. Maksud dia kejar apa yang bermanfaat bagimu ni, dia kata contohnya kalau rumah kita terbakar, maksudnya kita dah kehilangan rumah, kita dah kehilangan harta benda kita, tapi kita ada kesihatan dan nyawa. So jangan biarkan kesihatan dan nyawa tu hilang. Jangan sia-siakan peluang, manfaat yang kita ada. Jangan biarkan kita kehilangan kali yang kedua, iaitu kesihatan kita. Jangan stres-stres. Itulah. Lepas tu minta tolong daripada Allah. Mungkin kalau kita susah, kita boleh minta tolong kat jiran kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita. Tapi tu semua dasar belaskan ihsan kemanusiaan lah. Tapi kita jangan lupa untuk minta dengan Allah. Sebab Allah tu maha pemurah lagi maha penyayang. Dia yang menggerakkan hati-hati sahabat andai kita tu, jiran-jiran tetangga kita nak tolong kita. Lepas tu, jangan bersikap lemah ni bermaksud kita ni harus kuat untuk teruskan hidup ni. Kuatkan diri, renung masa depan kita. Jangan biarkan perkara tu membelenggu diri kita. Kita sandarkan hati kita ni pada Allah. Nescaya kita akan dapat kekuatan untuk memulakan langkah yang baru. So, jangan sesekali bersikap lemah. So, untuk kita elakkan bersikap lemah ni, hindari atau buang terus sikap berandaian ni. Dan kita, agar kita ni lebih bahagialah, buang sikap seandainya, sekiranya, kalau. Kan kadang-kadang bila benda tu dah terjadi, kalau lah aku boleh putarkan balik masa, tu buang. Jangan sesekali kita gunakan ayat-ayat tu. Ayat-ayat tu lah yang akan buat kita lagi demam. Okey, bahagian 2, iman terhadap takdir. Ketetapannya adalah kepastian
Dia kata takdir ni adalah ketetapan Allah ke atas manusia berupa hal-hal yang baik atau hal-hal yang kurang baik. Lepas tu jangan kita salahkan takdir kerana takdir ni termasuk dalam rukun iman yang ke-6 iaitu qada dan qadar. Okay. Kalau kita tak percaya pada takdir ni, tak lengkaplah iman kita sebagai umat Islam kerana tak lengkap yang rukun yang ke-6. Okey, jadi benarlah kata pepatah kan, manusia hanya merancang, Tuhan juga yang menentukan. Kita tak tahu bentuk dugaan yang akan datang pada kita. Dugaan orang lain tu mungkin lagi susah berbanding dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni. Ini contoh yang saya cari dari Google. Tapi diceritakan juga di dalam buku ni bagi mudahkan kita renungkan, kita fahami kan. Okey, yang pertama tu bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita tak tahu bila kita akan kehilangan orang yang kita sayang. Kadang-kadang tu tengok hari ni kita makan dengan dia, duduk semeja dengan dia, tiba-tiba esok dia dah tak ada. Apatah lagi ahli keluarga dia tak dapat nak terimalah kenyataan kan. Semalam ada, hari ni dah tak ada. Okey, gambar yang kedua tu dugaan orang-orang yang ditimpa bencana masa dekat Aceh dengan di Palu. Dia kehilangan orang-orang yang dia sayang, kehilangan harta benda, dia tak jumpa pun jasad anak-anak isteri dia. Lepas tu, yang ketiga tu kebakaran. Dia kehilangan harta benda. Okey, yang keempat, dugaan dipenjarakan bukan sebab kesalahan yang dilakukan. Ini cerita pasal pengawal keselamatan yang dituduh membunuh. Padahal dia tak buat pun. Okey. Lepas tu yang kelima, dugaan harta benda dan kekayaan. Okey. Kekayaan ni pun adalah dugaan. Adakah kita ni bermegah-megahan dengan harta yang kita ada ni, ataupun kita sentiasa beringat yang harta tu cumalah sementara kat dunia ni. Bahagian ketiga, agar kita selalu menang dan bahagia. Cara dan langkah untuk jadi insan yang bahagia apabila diuji oleh Allah, terdapat dua kunci kebahagiaan. Yang pertama dia kata syukur. Yang kedua sabar atas ujian yang telah ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Lepas tu 3 cara bersyukur ni. Pertama, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati ni merupakan pengakuan yang paling jujur. Lisan ni kita akan ucaplah Alhamdulillah. Bersyukur ni kita hargai pemberian orang. Okey, kalau contohnya bila seseorang bagi sesuatu kat kita, kita bersyukur dalam hati. Lepas tu kita ucapkan Alhamdulillah. Dari segi perbuatan kita, kita hargai apa yang orang tu beri pada kita. Tapi kalau syukur dengan lisan, tapi tak bersyukur dengan perbuatan, macam dia ucap terima kasih, lepas tu dia buang barang yang dia bagi tu kat dalam tong sampah. Contohnya. Okey, kalau lepas tu dia kata Allah ni bersama orang yang sabar. Contoh yang terbaik boleh saya bagilah kisah Nabi Ayub. Semua tahu kan kisah Nabi Ayub ni diuji dengan pelbagai dugaan kan. Dia diuji dengan kehilangan kekayaan, kehilangan anak dia, dapat penyakit ganjil yang anggota badan dia dipenuhi dengan ulat, bertahun-tahun mengalami penyakit itulah. Okey, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti Khadijah. Apakah amalan kecil berpahala besar? InsyaAllah setiap amalan kita akan dibalas dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak di dunia, pastinya di akhirat. Silakan Puan Rohani. Okey, terima kasih moderator. Sampai sini pasal buku ini.
Puan Rohani, diteruskan. Puan Rohani. Jadi untuk poin tak tadi. Kejap. Kita dah buka dah. Nama apa? Tak ada tu. Buka je lah poin kita baca je lah. Puan Rohani, teruskan sampai slide. Sekejap. Okey, dari dalam buku ini ada terdapat 9 amalan kecil yang menyatakan yang memilih mendapat pahala dengan mudah. Yang di dalam bab pertama, wuduk dan solat. Menyempurnakan wuduk, berjalan kaki ke masjid, memandangkan azan, mendengar azan, berdoa selepas azan, mengaminkan bacaan imam dalam solat, membaca Rabbana wa lakal hamdu, solat duha, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, duduk di tempat solat. Di dalam bab kedua pula, untuk dalam ibadah puasa, amalan kecil yang berpahala besar ialah berpuasa hari Arafah, puasa Ashura, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa 3 hari pada setiap bulan. Bab ketiga, dalam ibadah sedekah, amalan kecil berpahala besar ialah bersedekah daripada rezeki yang halal, bersedekah susu, bersedekah seutas tali, bersedekah sebotol air, bersedekah tali selipar dan memberi minum kepada binatang. Okey, di dalam bahagian bab 4, membaca Al-Quran. Amalan kecil yang berpahala besar, membaca Al-Quran. Kita tahu setiap satu kita akan mendapat 10 ganjaran. Membaca surah Al-Ikhlas, membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dan membaca ayat kursi. Bab kelima, di dalam amalan kecil berpahala besar, di dalam berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca istighfar dan menghadiri majlis zikir. Okey, bab ke-6, amalan kecil berpahala besar di dalam doa. Membaca doa selepas makan dan minum. Membaca tafatul majlis dan mendoakan sesama muslim. Dalam bab ke-6, amalan kecil berpahala besar dalam hak semua muslim, iaitu menziarahi orang sakit. Kita menziarahi orang sakit akan dapat pahala yang besar. Mengunjungi saudara sesama muslim, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin, mengucapkan takziah, memulakan dan menjawab salam serta berjabat tangan. Dalam bab ke-8 dalam buku ini, amalan kecil yang berpahala besar, muamalat sesama muslim. Itu memberikan layanan baik kepada orang, bersikap mudah dalam membayar dan menagih hutang, membebaskan baki pembayaran, berterima kasih kepada orang. Dan bab yang terakhir dalam amalan kecil berpahala besar ini menjaga kebesaran, menyingkirkan segala kotoran di dalam masjid serta menyingkirkan apa-apa kotoran di atas jalan.
Sekian dulu, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada moderator. Terima kasih Puan Hani. Banyak je amalan kecil kita untuk peroleh pahala yang besar. Makanlah. Alhamdulillah, selesai baca buku dari ketiga-tiga panel. Sini kita ke sesi terakhir di mana sesi ini panel diminta untuk merumuskan buku-buku yang dibaca. Silakan panel pertama, Muhammad. Terima kasih moderator. Apa yang dapat saya simpulkanlah daripada buku ni, walaupun ramai ibu bapa pada zaman sekarang ni mementingkan pendidikan anak, namun masih ramai yang fokus dan mengambil kepada aspek pendidikan akademik semata-mata berbanding pendidikan rohani dan sahsiah diri. Justru buku ni menyampaikan ilmu-ilmu penting berkenaan pendidikan anak secara menyeluruh. Ia bagi memastikan ibu bapa pada hari ini bersedia memberikan didikan rohani dan sahsiah diri kepada anak perempuan ya. Dan apa yang dapat saya petik daripada buku ni ya. Maknanya dalam mendidik anak Islam memiliki kaedah khusus dalam mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Apabila seorang anak boleh dididik dengan cara menggunakan nasihat dan arahan yang lembut, orang tua tidak perlu menggunakan cara yang keras sama sekali. Cara yang keras boleh digunakan sekiranya anak masih terus berdegil dan enggan mendengar nasihat. Walaupun begitu, ibu bapa hanya boleh memukulnya dengan cara yang tidak membahayakan. Maknanya di bawah lutut lah. Itu untuk daripada buku ni. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, buku ni sangat baiklah dalam membantu kita mendidik anak, terutamanya anak perempuan ya. Semoga kita menjadi ibu bapa yang berjaya dalam mendidik anak seperti mana yang dituntut oleh agama. Terima kasih moderator. Sekian untuk kesimpulan saya lah. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada panel kedua, Puan Siti Khadijah untuk membuat rumusan. Dipersilakan. Okey, rumusan untuk buku Bila Allah Menduga Kita ni saya bagi 5 bintang. Sebab buku ni banyak kisah, pandangan, nasihat, cara terperinci lah dengan cara penyelesaian yang diberikan oleh Islam terhadap masalah hidup. Lepas tu, buku ni kita dapat fahami dengan baik. InsyaAllah permasalahan yang kita hadapi ni kita dapat uruskan dengan cara yang sesuai. Lepas tu buku ni mengajak para pembaca tu jangan pertikaikan dugaan yang diterima, sebaiknya terima dan fikirkan penyelesaian dugaan yang menimpa kita lah. Selain itu, dalam buku ni banyak contoh kisah benar, hadis, firman Allah, kata-kata hikmah yang boleh jadikan saya ataupun pembaca yang baca buku ni memotivasikan diri sendiri menerusi kisah yang dia paparkan lah. Pembaca akan sedar individu atau masyarakat yang kat luar sana tu lagi susah diduga, lagi sukar hidup dia dan mengalami kesulitan yang lagi berat daripada dugaan yang kita tanggung. Kalau nak bandingkan dengan masalah yang kita hadapi ni jauh lagi kecil kalau nak dibandingkan masalah orang lain kan. Patutnya kita harusnya bersyukurlah kerana kita dapat ujian tu tak seberat seperti orang lain. Contohnya saya macam PJJ dengan husband saya dah lama. Dari mula kahwin sampai sekarang. Mungkin pada saya twist balik. Saya positif balik. Mungkin orang lain, saya PJJ dalam negara. Tapi orang lain mungkin PJJ kat luar negara. Mungkin setahun sekali baru nak jumpa kan. Macam tu. Kita twist balik. Sebab sesungguhnya tu Allah tak akan berikan ujian jika hamba-Nya tak dapat menampung ujian tu. Sebab Allah tu maha mengetahui serta maha pengasih. Lepas tu
tu dalam penulisan buku ni boleh bantu seseorang tu lah keluar daripada permasalahan dan buku minda kita lihat macam dan berfikir setiap dugaan tu ada penyelesaiannya dan ada hikmah di sebalik dugaan yang kita hadapi. Semua tu bergantunglah kepada individu untuk cari penyelesaian atau reda je apa yang Allah tetapkan. Kalau saya dah reda je apa dengan Allah tetapkan. Tepuk dada, tanya pada Tuhan. Cungkap. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, terima kasih Siti Hadijah. Kita teruskan dengan panel ketiga Puan Rohani. Kita silakan. Okay, terima kasih Puan Moderator. Perkongsian dalam buku yang saya sampaikan hari ini iaitu Amalan Kita Secara Berbesar. Dia menyedarkan dan memberi semangat kepada kaum muslimin untuk beramal soleh sekecil apapun amalan itu. Saya akhirnya mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita atas apa yang dia cintai dan redai. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang memberikan semangat ini. Dengan itu segala puji untuk Allah SWT, semoga Allah memberikan semua yang baik dari Allah SWT dan juga dari saya sendiri. Terima kasih kepada ketua moderator. Terima kasih Puan Rohani. Alhamdulillah, kita sudah kecil-kecil pada hari ini. Ucapan terima kasih atas sesi pengurusan oleh semua ahli panel. Semoga kita semua mendapat manfaat di atas perkongsian tersebut. Dengan ini, saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel kita. Kita silakan. Jika ada persoalan. Sekiranya tiada soalan, boleh. Soalan tak? Tak ada. Okey, kita sudah berada di penghujung. Tugas saya sebagai moderator pun sudah selesai. Terima kasih kepada Encik Gabir Azmi bin Ishak selaku pelaksana program panel jemputan AJK yang terlibat serta kepada semua yang menonton program pada hari ini. Sekiranya ada salah satu kata sepanjang saya mengendalikan program ini, saya ingin mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang itu datang dari saya. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan catat kehadiran.